dan selamat sejahtera. Hari ini bersama dengan Cikgu Rohana, kita akan belajar tentang sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Yang kedua, fungsi Majlis Raja-Raja dan yang ketiga, kuasa yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali Cikgu akan terangkan tentang sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Yang mana yang pertama adalah pembentukan Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu terdiri daripada Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Yang mana mereka membincangkan hal ehwal pentadbiran Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan British. Yang kedua, Majlis Sultan-Sultan semasa Malaya Union 1946. Majlis ini dipengerusikan oleh Gubernur Malaya Union yang terdiri daripada 9 Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Berfungsi membincangkan undang-undang agama Islam dan menasihati Gubernur. Yang ketiga, Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dipengerusikan mesyuaratnya dalam kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu disertai penyimpan mohon besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Yang keempat, Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Yang mana keanggotaannya mengalami perubahan. Yang di-Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang menjadi majlis ahli kepada Majlis Raja-Raja. Selepas Persekutuan Malaysia dibentuk, yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Yang kedua, fungsi Majlis Raja-Raja. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa dan fungsi dalam sistem raja berperlembagaan. Yang pertama, jawatan yang di-Pertuan Agong, yang mana dapat memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, mempersetujui undang-undang, yang mana Majlis Raja-Raja bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, memberikan nasihat berkaitan pelantikan jawatan tertentu. Yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Yang mana dia menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera di Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Yang kelima, lembaga pengampunan, yang mana menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Yang keenam, perubahan sempadan, yang mana memperkenankan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja bagi negeri berkenaan. Seterusnya, memperkenankan pindahan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Kuasa yang di-Pertuan Agong. Yang mana yang pertama adalah dalam aspek atau bidang kuasa eksekutif iaitu pelaksana. Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Baginda berkuasa melantik Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Peguam Negara. Seterusnya, yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Seterusnya, berkuasa melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Yang kedua, kuasa perundangan. Yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa memperkenan rang undang-undang, memanggil parlimen bersidang, membubarkan parlimen dan menjadi ketua agama Islam. Yang di-Pertuan Agong berkuasa melindungi kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera dan kepentingan sah kaum lain. Baginda juga membuat pengisytiharan darurat. Yang ketiga adalah kuasa kehakiman. Yang di-Pertuan Agong berkuasa melantik hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri. Baginda boleh mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah. Setakat ini itu saja. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.